sejahtera tuan-puan, saya Punita Sivaraman sedang bertugas sebagai perunding latihan di Intan Wilayah Utara. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-puan mengenai gangguan seksual di tempat kerja. Seperti yang diketahui tuan-puan, Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2018 mengenai garis panduan pengendalian kes gangguan seksual di tempat kerja yang telah berkuatkuasa mulai 12 Disember 2018. Perkeliling ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan ketua jabatan dan pegawai-pegawai yang terlibat dalam menguruskan kes gangguan seksual di tempat kerja sebelum proses tindakan tata tertib diambil yang diperuntukkan di bawah PUA 395/1993 dilaksanakan. Gangguan seksual merupakan salah satu perlakuan yang dilarang mengikut Peraturan 4A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib. Sekiranya seseorang pegawai awam didapati telah melakukan gangguan seksual, mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib kerana telah melanggar Peraturan 4A atau Peraturan 42D PUA 395/1993. Sebenarnya, untuk pengetahuan tuan-puan, Perkeliling Perkhidmatan mengenai gangguan seksual ini bukanlah sesuatu yang baru dikeluarkan kerana pada tahun 2005 melalui Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 22 2005, JPA pernah mengeluarkan panduan mengendalikan kes gangguan seksual. Namun, tidak ramai penjawat awam yang sedar mengenai kewujudan perkeliling yang dikeluarkan pada tahun 2005 tersebut. Oleh itu, JPA telah mengeluarkan garis panduan pengendalian gangguan seksual di tempat kerja pada tahun 2018 untuk mewujudkan kesedaran di kalangan penjawat awam serta menambah baik prosedur sedia ada dalam mengendalikan kes gangguan seksual di tempat kerja, serta juga untuk mempercepatkan proses tindakan ke atas pegawai yang melakukan gangguan seksual. Dengan adanya Perkeliling Bilangan 5 tahun 2018, maka terbatallah perkeliling yang dikeluarkan pada tahun 2005. Seterusnya, penekanan kepada tanggungjawab pegawai di unit integriti, pengurusan sumber manusia, pegawai psikologi, kaunsil organisasi dan ketua jabatan untuk mengendalikan aduan atau kes gangguan seksual. Kegagalan mengambil tindakan membolehkan mereka dikenakan tindakan tata tertib. Pegawai psikologi atau kaunsil organisasi bertanggungjawab memberikan perkhidmatan psikologi kepada pengadu dan pegawai yang disyaki mengganggu iaitu PYDM. Ketua jabatan bertanggungjawab merujuk pengadu dan PYDM untuk mendapatkan perkhidmatan psikologi selepas aduan gangguan seksual diambil tindakan. Gangguan seksual ditarifkan sebagai sebarang kelakuan berunsur seksual yang tidak diingini sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal atas sebab yang munasabah setelah mengambil kira segala hal keadaan akan menyebabkan seseorang yang waras berasa tersinggung, terhina atau terugut. Gangguan seksual boleh berlaku kepada mana-mana individu tanpa mengira umur, jantina, pekerjaan, rupa, taraf perkahwinan, latar belakang dan fizikal. Tuan-tuan puan-puan, terdapat 5 kategori perlakuan gangguan seksual. Yang pertama, gangguan secara fizikal. Semua perlakuan yang berbentuk sentuhan fizikal yang berunsur seksual seperti mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat sehingga orang tersebut berasa kurang selesa. Memegang, memeluk, menepuk, menggosok, mencubit, mencium atau meraba sehingga pengadu berasa tersinggung, terhina atau terugut. Yang kedua, gangguan secara lisan. Penggunaan bahasa lucah seperti perbualan, bercerita, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, komen, pujian atau mengajukan soalan berunsur seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti seksual sehingga seseorang berasa tersinggung, terhina atau terugut untuk berurusan dengan pegawai awam berkenaan. Wow, nasi lemak. Lama tak makan nasi lemak. Yang ketiga, gangguan secara isyarat dipamerkan melalui sikap atau perlakuan pegawai awam yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau menggunakan bahasa isyarat yang lain.
Gangguan secara visual adalah semua perlakuan menghantar nota, email, SMS, MMS, gambar, poster, objek atau bahan bacaan yang berunsur seksual yang diedarkan menerusi media elektronik seperti blog, platform media sosial seperti aplikasi Facebook, WhatsApp, Twitter atau apa-apa aplikasi yang membolehkan bahan-bahan dipindahkan ke paparan umum dan terbuka atau melalui penggunaan apa jua peralatan media elektronik atau komunikasi kepada pengadu yang menyebabkan pengadu berasa tersinggung, terhina atau terugut. Yang terakhir sekali adalah gangguan secara psikologi. Gangguan secara psikologi pula adalah mana-mana perbuatan cuba merapati secara seksual, mendorong, mendesak, menggut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual pegawai awam. Sama ada melalui surat, telefon, email atau sebarang bentuk peralatan komunikasi kepada pengadu yang boleh menimbulkan tekanan emosi dan mental ke atas pengadu adalah terjumlah kepada gangguan seksual. Walau bagaimanapun, pengecualian adalah diberi kepada perbuatan seperti pemberian, pujian atau persalaman yang disenangi, pemberian memo atau surat tahniah kerana melakukan tugas dengan baik, perbincangan seksual secara akademi dan relevan kepada bidang tugas, pegawai awam dan sebagainya yang dilakukan dengan suci hati tidak terjumlah kepada gangguan seksual. Semoga perkongsian mengenai gangguan seksual pada hari ini dapat memberi manfaat kepada tuan-puan untuk mengenali bentuk gangguan seksual yang boleh berlaku di tempat kerja supaya tuan-puan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya dengan segera. Untuk maklumat lanjut mengenai gangguan seksual, saya syorkan tuan-puan untuk merujuk Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2018. Sekian, terima kasih.